Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال العالم العلامة حضرة الشيخ محمد هاشم أشعري رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وقال صلى الله عليه وسلم. Baik. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Ash'ari, muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Indonesia rahimahullahu taala. Kita sambung laginya, masih lagi duk cara tentang Rafidiyun, puak-puak Syiah. Itu musannif bawa datang hadis-hadis Nabi SAW yang secara sharih, secara terang-terangan, secara totok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam cela mereka yang mencela sahabat. Dan melarang, mewaspadakan kita, mentahzirkan kita, menakutkan kita daripada bermain-main dengan qadar para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena kita dapat tahu sesaknya Syiah ni, selain daripada terlalu mengikut hawa nafsu dalam mendakwa cinta kepada ahlul bait Nabi SAW, mereka ni mengkafirkan para sahabat. Itu dah. Mencaci maki, melaknat para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Itu sesak puak Syiah.
Ada pohon dia semaya atas batu ke berapa ikut lah tu sini. Kerana tu bahagian forok. Kita cara ni akidah, pegangan secara perkara yang terang-terangannya ialah mereka ni mencaci maki sahabat bahkan mengkafir sahabat. Itu. Sehingga mereka ni mengatakan sahabat yang tidak murtad tu hanya 3 orang saja. Miqdar, Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi. Hak lain semua murtad habis. Begak tu. Tu ghulatu Syiah lah tu. Adapun seumpama Syiah Zaidiyah, mereka ni tidak mengkafirkan sahabat. Cuma mentafdil, melebihkan Ali berbanding Abu Bakar, Umar dan Uthman. Itu. Baik, sambungnya lagi hari ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki akan sahabat-sahabatku. Jangan. Jadi bila tegah ni an-nahyu haqiqatan litahrim. Gitu. Tegah ni hakikat makna asalnya ialah haram. Kalau ada dalil yang menunjukkan dia tidak haram, baru turun kepada makruh. Maka di sini memang tidak ada dalil. Tidak ada dalil lain dah. Boleh juga nak caci sahabat lain. Tidak, tak ada. Maka itlaq haram. Haram mencaci maki sahabat Nabi SAW. Karena Nabi tegah. La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki akan sahabat-sahabatku. Tak kira. Umum sahabat. Apalagi pak sahabat. Apalagi syaikhan. Syaikhan ni Abu Bakar dan Umar. Itu syaikhan kalau sahabat Abu Bakar dan Umar. Apalagi al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang sahabat yang dikhabarkan berita gembira dengan syurga. Ahlul Badar, Ahlul Uhud, Muhajirin, Ansar. Dia martabat tabaqat, tingkatan sahabat tu dia ada tinggi rendah, ada tinggi berlebih kurang. Tapi semuanya sahabat. Nabi kata umum, jangan kalian mencaci maki akan sekalian sahabat-sahabatku. Tak kira sahabat mana. Asal kata sahabat Nabi, jangan kita caci maki. Itu dah. Faman sabbahum, maka barang siapa yang mencaci makilah ia barang siapa akan mereka itu sekalian sahabatku, fa'alaihi, maka wajib atasnya, pasti mudarat ke atas diri dia tu laknatullah, oleh laknat daripada Allah. Beratlah. Bila sebut kata laknat ni jauh daripada rahmat lah lawan dia. Sebagaimana iblis. Iblis ni dilaknat sampai hari kiamat. Kayak gitu. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Wa innaka, dan sesungguhnya, wa inna alaika, dan sesungguhnya mudarat atas engkau hi iblis. Laknati, laknat aku ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Itu ni. Beratlah kalau kita kena laknat ke Tuhan ni, masuk daripada puak iblis dah. Laknatullahi, bukan hanya Allah, wal malaikati, dan para-para malaikat, wan nasi ajma'in, dan manusia sekaliannya bila hari akhirat kelak. Lah ni manusia tak laknat lah. Melainkan orang yang ghirah, semangat dia tu cinta kasih kepada sahabat, tak boleh dia. Itu pun tidak dibenar melaknat tuan tubuh. Jangan. Diajar oleh Nabi untuk laknat perbuatan dia. Sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala, kata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul ladzina yasubbuna ashabi." Idza, apabila. Ra'aitumu, melihat oleh kalian. Ra'a sini dengan makna mengetahui.
Ru'yah bil ilmi dipanggil. Kita tahu. Tak usah kena lihat gini sungguh. Kita tahu. Macam kita tahu tokoh-tokoh apa nama tu di negara Iran, yang menjadi pemimpin dia tu menulis di dalam bukunya melaknat Abu Bakar, Umar, Uthman, Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam, Hafsah bintu Umar. Kita tahu. Walaupun kita tak tengok depan dia. Sampai kepada kita pengetahuan. Itu mana? Ra'a dengan makna ilmu. Ru'yah bila ilmi. Itu. Ya gini. Macam hadis. Apa nama tu? Semaya tu. Nabi katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kayak gitu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah oleh kalian kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana kalian melihat aku sembahyang. Itu terjemuh tu. Jangan pahal terjemuh sih. Tu jadi ajaran sesat tu, tak sembahyang lagi tu. Apa? Dah tak pernah tengok Nabi Muhammad sembahyang bagaimana. Cari Muhammad dahulu sebelum kamu sembahyang. Itu ada ajaran sesat tu. Kita cerita dah dulu asal dulu sini dah. Tak semaya dia. Tak semaya. Ada satu hamba Allah di Pondok Pasir Tumbuh tu, dulu dia orang KL. Sebelum dia pergi mengaji di Pondok Pasir Tumbuh, tempat hamba mengaji tu, dia ni join jemaah tabligh, jemaah dakwah. Baguslah. Jadi wakgash ajak orang mari masjid, mari imarah, surau masjid kita ni. Jadi masjid di tempat dia tu, depan tu sebelah jalan tu ada kedai kopi. Selalu dia ni tengok ada satu orang pokcik tu tak pernah mari masjid. Tak pernah mari masjid. Jadi dia ni rasa apa? Geran nak tashkil lah. Istilahnya dalam orang tabligh ni nak tashkil lah. Nak tashkil. Nak ajak lah mari masjid ni. Jadi satu hari berpeluang lah dia. Pergi kat pokcik tu. Beri salam, assalamualaikum pakcik. Jadi waalaikumsalam. Tak ada apa-apa tanya saya dah. Saya ni sepanjang saya duduk sini saya tengok pakcik ni selalu duduk kedai kopi. Tak pernah mari masjid. Pakcik semaya tak? Pakcik semaya tak? Sudah. Dia tanya direct ni anak muda biasa darah panas. Jadi pakcik tu tak jawab. Pakcik tu marah. Dah mu hari-hari pergi masjid tu, aku nak tanya. Biasa dengar tak ada ustaz ke ataupun buku kamu baca di masjid tu, hadis Nabi, sembahyang olehmu seperti mana kamu lihat aku semaya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata pernah dengar. Aku nak tanya mu. Sehayat hidupmu duduk semaya di masjid ni, berapa kali sehari mu tengok Nabi semaya? Sudah tak jawab pula. Dia kata tak sekali habuk. Pasal apa mu semaya? Nabi suruh semaya seperti mana melihat Nabi semaya. Melihat dah Nabi semaya. Dah apa mu semaya? Dia kata, cari Muhammad dahulu sebelum kamu semaya. Dia pun pakai ambil kursi tu duduk dengan pocik tu cari Muhammad. Pakai dia tak semaya. Tu tak sampai setahun ke ataupun dekat-dekat setahun dia pun main fikir, lama mana ni nak cari Muhammad. Pocik ni pun tak jumpa lagi, aku baru join, lambat lagi nak jumpa. Akhirnya alhamdulillah awak keputusan nak pergi ngaji agama. Gilah ke Kelantan mondok di Pondok Pasir Tumbuh. Itu dia cerita. Nak rayaknya hadis ni tak boleh faham dengan secara terjemuh. Terjemuh memang itu. Kama ra'aitumuni usalli. Seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Tapi syarahnya alim ulama kita sebut ra'a ru'yah bimakna ilma. Kama bimakna ilmi. Kama ra'aitumuni ay kama alimtumuni usalli. Gitu. Sallu kama ra'aitumuni usalli ay itu nak tafsir. Sallu kama alimtumuni usalli. Semayanglah olehmu seperti mana kamu tahu aku semaya. Bagaimana nak tahu Nabi semaya? Maka mengaji. Itu kayak gitu. Itu. Sama ni.
Nabi kata, "Idza ra'aitumul ladzina yasubbuna ashabi." Apabila melihat oleh kalian, mana melihat? Mengetahui oleh kalian akan orang-orang allazina yasubbuna yang mencaci maki mereka itu allazi ashabi akan sekalian sahabat-sahabatku, faqulu maka kalian katalah laknatullahi ala syarrikum, laknat Allah ke atas kejahatan kamu. Tidak. Itu perintah Nabi itu. Jadi bukan gitu. Nata ini laknatullah. Bukan gitu, bukan, jangan. Jangan itu. Itu bukan cara Islam. Nah, sebut nama orang itu laknat, tak boleh. Nah, itu kita memutuskan manusia dengan rahmat Allah Taala. Siapa dia berhak memutus? Tak berhak. Sehingga kalau dia mati, mati jelas lah. Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, Qarun, itu jelas dah. Ataupun hak telah dilaknat oleh Allah di dalam Quran. Hak tu boleh kita ta'i. Adapun selagi mana hak tidak jelas, dia masih hidup. Nah, walau dia bukan Islam sekalipun, nak laknat bukan laknat tubuh badan dia. Tua badan bukan. Tapi perbuatan dia. Gitu. Jadi Nabi suruh, kalau kita tahu saja ada orang yang mencaci maki sahabat, perintah Nabi ni, fakulu, maka katalah oleh kalian. Nabi suruh tu. Nah, katalah laknatullahi ala syarrikum. Nah, laknatullahi ala syarrikum. Laknat Allah ke atas kejahatan kamu. Apa kejahatan? Itu mencaci maki sahabat. Gitu. Jadi apabila kita tahu kelompok-kelompok ataupun fuak-fuak atau tokoh-tokoh tertentu mencaci maki sahabat, kita kata laknat Allah lah ke atas kejahatan dia ni. Nah, gitu. Jangan laknat Allah ke atas dia. Kejahatan dia. Nah, gitu. Itu bergaluh, beringat. Nah, kita tidak boleh ambil hak Tuhan, tak boleh. Nah, macam ada satu ustaz yang cakap, kalau orang tak pakai tudung mati, confirm neraka, tak boleh cakap gitu. Nah, tak boleh cakap gitu. Tahu kita nak tarhib, nak menakutkan, ya nak takut. Tapi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap utama. Jangan kita nak menakut, tiba-tiba kitanya membelakangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wajib neraka, confirm neraka itu bukan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, orang mukmin, muslim mati di dalam kondisi maksiat, terang-terangan sekalipun. Maka apa kita nak buat keputusan? Bukan kita buat keputusan, ulama telah buat keputusan. Mana? Fi masyiatillah, di dalam kehendak Allah. In syaa yu'adzibah wa in syaa ghafara lahu. Kalau Allah Taala kehendak dia azab, dia nak azab, ya azab. Karena dia Maha Adil. Tapi kalau dia nak apa boleh, boleh. Selagi mana dia tidak menyengutukan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Kayak gitu. Kan Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak sekali-kali ampun dosa orang yang mensyirikkan Allah. Tapi siap untuk ampun dosa apa sekalipun selain pada syirik. Itu janji daripada Allah Ta'ala. Jadi sebab tu ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, ya ihtiyat sikit, cermat sikit cakap. Mana? Orang mukmin muslim mati di dalam berbuat maksiat, tidak sempat taubat, dia masuk di dalam janji seksa. Masuk dalam janji seksa Allah Ta'ala. Bukan confirm neraka. Bukan gitu. Jaga-jaga gitu tu. Mungkin telacah lidah aku. Nah, mungkin sabkul kalam aku. Nah, habis itu. Baik. Sambung lagi tadi. Mana nah? Jadi perintah Nabi-nya, kita kalau tahu kata orang itu caci maki sahabat, kita laknat perbuatan tersebut. Laknatullahi ala syarrikum. Nah, laknat Allah ke atas kejahatan kalian. Itu. Hadis itu rawahu Tirmizi dalam Sunan Tirmizi. Lagi hadis saat ini pulanya, fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Maka mudarat turun ke atasnya oleh laknat daripada Allah dan para malaikat dan manusia sekaliannya. La yaqbalullahu minhu sarfan.
tidak menerima oleh Allah daripada barang siapa yang mencaci maki sahabat tadi, sarfan, akan ibadah yang fardu. Dia duk semaya 5 waktu, dia poso bulan Ramadan, dia keluar zakat bila cukup haul dan nisa. Nah, haji tiap-tiap tahun. Nah, tapi haji hak fardu tu sekali ya. Nah, fardu apa dia buat? Tuhan tak terima. Tuhan tak terima. Nah, berat tu. Wala adlan, dan tidak Tuhan terima juga ibadat yang sunat saja. Ni ayat ni. Nah, jadi mudah-mudahan kita ni tak ada lah orang mencaci maki sahabat. Nah, kita orang awam ni mudah turut ulama selalu senang. Ya jadi payah ni apabila ngaji terlalu dalam sikit. Cukup baca, cukup kaji. Tengok Muawiyah, sahabat bunuh sahabat. Nah, you belak kitab Mu'jamus Sahabi. Nah, you pucuk, macam mana ni Muawiyah bunuh Muslim bin Adi. Muslim bin Adi ni sahabat. Berat ni. Kalau gitu Muawiyah ni murtad lah. Sudah. Berat tu. Nah, sehingga ada di kalangan ustaz-ustaz kita ni, dia bukan Syiah tapi tasyayyu'. Dia nak cenderung kepada Syiah, nak cenderung. Di dalam bab ikhtilaf bainas sahabah tu, dia jadi nak pergi ke nak jadi kalah ke tasyayyu' sikit. Nah, maka tu jangan kita ikut. Sebab pasal sahabat Nabi SAW berselisih pendapat ni, Nabi kita pun tahu. Puak-puak Syiah kata Nabi kita tak tahu. Dah, Nabi kita tahu. Hadis daripada Umar radhiyallahu taala anhu, qala, kata Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengar olehku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda ia, sa'altu rabbi, meminta ataupun menanya olehku akan Tuhanku, an ikhtilafi ashabi min ba'di, tentang perselisihan sahabat-sahabatku kemudian daripada ketiadaanku. Nabi itu tahu. Nabi tanya ke Tuhan. Fa'auha ilayya, maka diwahyukan kepada aku. Tuhan jawab melalui wahyu. Ya Muhammadu, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ashabaka, sesungguhnya sahabat-sahabat engkau, indi, di sisi aku, bimanzilatin nujumi fis samai, menempati pada tempat bintang-bintang yang ada pada langit. Ba'duha, sebahagiannya bintang yang ada pada langit itu, adwa'u min ba'din, mencerahkan akan sebahagian yang lain. Walikullin nurun, dan bagi tiap-tiap bintang itu ada cahaya masing-masing. Faman akhadha bi syai'in mimma hum alaihi min ikhtilafihim, maka barang siapa yang mengambil sesuatu daripada barang yang mereka itu di atasnya barang daripada perselisihan pendapat para sahabat, fahuwa, maka ia indi ala huda, maka dia di sisi aku di atas petunjuk. Jadi kita tak sah orang panggil apa? Mencaci maki mana-mana sahabat. Karena sahabat tu seumpama bintang yang ada di langit. Antara satu sama lain saling melengkapi. Gitu. Qala siapa ni? Qala Umar. Lalu kata Sayyidina Umar, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kerana firman Allah inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashabi kan nujumi. Segala sahabat-sahabat aku tu bandingannya seperti bintang di langit. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Dengan mana-mana sahaja kalian mengikut, nescaya kalian akan diberi petunjuk. Maka sebab tu tak boleh kita celah mana-mana. Tak boleh. Nah, karena masing-masing sahabat tu ahlul mujtahid. Maka karena tu kata ulama, wa amma, dan adapun ma waqa'a bainahum, barang yang berlaku di kalangan mereka itu sahabat, mana peristiwa-peristiwa yang berlaku, perkara-perkara yang berlaku di kalangan mereka itu sahabat. Gapo dia? Peristiwa barang perkara yang berlaku di kalangan sahabat,
minal hurubi, daripada peperangan. Ada kayak peperangan Siffin, nah, peperangan Jamal. Nah, itu peperangan di zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah jadi khalifah. Nah, situ tu fitnah. Nah, wal khilafati. Nah, dan perselisihan pendapat al mabniyati, yang terjadi, yang terbina, kulluha, semuanya sekali itu, ala ijtihadihim, di atas ijtihad mereka itu para sahabat, fi talabil haqqi, pada mencari kebenaran. Masing-masing sahabat menuntuti kebenaran, dan masing-masing ahlul mujtahid, maka masing-masing berijtihad. Nah, lagu itu. Fa asaba ba'duhum wa akhta'a al-ba'du. Fa asaba, maka betul ijtihad sebahagian mereka itu sahabat. Nah, wa akhta'al ba'du, dan tersalah sebahagian ijtihad sahabat yang lain pula. Lepas apabila salah, dosa ke? Tak dosa, pasal dia ahli mujtahid. Ingat dah. Ahli mujtahid ini dia ahli untuk berijtihad. Talabul haq, mencari kebenaran. Fa inna lil mukhti'i, maka sesungguhnya dapat bagi yang tersalah, dia minhum, di kalangan mereka itu sahabat, ya, karena mereka ahli mujtahid, ahli ijtihad, mereka berijtihad, lalu ternyata salah. Seperti Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Dapat apa? Ajran, satu pahala. Kerana apa? Ala ijtihadihi fi talabil haqqi. Kerana ijtihadnya pada mencari kebenaran. Nah, gitu. Dapat pahala sebab dia bersungguh-sungguh nak mencari kebenaran. Itu. Wa ma kana bainahum. Nanti. Wa ma kana bainahum, dan barang. Jadi kalau yang betul pada ijtihadnya 2 pahala. Nah, gitu. Kalau yang salah, tersalah, itu 1 pahala. Itu dah. Wa ma kana bainahum, dan barang yang berlaku, yang adalah di kalangan mereka itu sahabat, berlaku di kalangan mereka itu sahabat, minal awaridil basyariyati, daripada perkara-perkara yang kita kata luar daripada kemanusiaan. Mana? Perang kan? Ya, perang ni bukan main tepuk amal-amal. Nah. Bunuh. Nah. Bunuh, saling bunuh. Fahadhihi, maka ini perkara, yaghfiruhallahu lahum, mengampun akan dia oleh Allah bagi mereka itu sahabat, bifadlihi, dengan kurniaannya Allah, insya'a, jika Allah Ta'ala kehendaki. Gitu. Kerana apa? Karamatan, kerana kemuliaan, li habibihi, kerana bagi kekasihnya, kekasih Allah. Siapa? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sahabat Nabi. Nah, itu orang yang bersuhbah dengan Nabi, orang yang mengaji dengan Nabi, orang yang berjasa di dalam perjuangan Islam. Maka diharapkan orang panggil keampunan lah, daripada segala yang tersalah, seumpama mencari kemanusiaan, bunuh sahabat tu. Kayak ada berlaku tu, memang ada berlaku. Kita yang lari daripada sejarah. Nah, tu. Sebab tu orang Syiah dia nak mentashkik, nak mendatang ragu-ragu kita kepada keadilan para sahabat. Mana kulluhum udul, sahabat ni semuanya adil. Dia nak mendatangkan syak, ragu-ragu kita terhadap adilnya para sahabat. Dia mari cerita tadi. Tok bunuh tok. Yang macam ni. Nah? Maka kita jawab ke dia. Ada perkara di luar kemanusiaan, ketika berlaku perselisihan peperangan itu, Allah mengampunilah mudah-mudahannya kerana kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW bagi sahabat. Kita umat Nabi SAW saja mulia dengan sebab Nabi Muhammad SAW. Padahal 1400 lebih kita ni dengan Nabi jauh. Nah, bukan sama-sama berdarah dengan Nabi, berpeluh dengan Nabi, berpanah dengan Nabi, berhujan. Tak kita. Duduk lekong sedap, sejuk. Nyanda dinding pula relax. Sambil-sambil tungguin syok. Kan senang hidup kita umat Nabi SAW. Kan gitu. Tapi kerana kemuliaan Nabi Muhammad,
kita pun dapat syafaat, dapat angkat darjat dan sebagainya. Padahal kita dengan Nabi jauh. Apalagi mereka yang bersusah payah dengan Nabi SAW. Itu. Maka yang berdosanya ialah mereka yang menjadi sebab bagi tercetusnya fitnah. Dia panggil orang yang ada adu domba duduk tengah-tengah. Inilah hak dikenal kemudiannya dengan nama Abdullah bin Saba. Nah, seorang Yahudi yang masuk Islam pada zaman Sayyidina Umar lagi, tetapi tidak di VVIP kan oleh Sayyidina Umar, maka rasa kemarahan membuak-buak, maka dicari kelemahan apa yang ada di dalam Islam ni. Rupanya ada boleh unsur pemujaan kepada Ali. Dilaga-lagakan. Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan tu, dilagakan Muhammad bin Abu Bakar. Sehingga Muhammad Abu Bakar tu hampir-hampir nak bunuh Sayyidina Utsman. Dia ingat kata Sayyidina Utsman yang mengutus surat supaya kalau Muhammad Abu Bakar sampai ke Mesir, bunuh Muhammad Abu Bakar. Padahal tu surat daripada pengkhianat yang nak buat jahat, buat cemar nama Sayyidina Utsman, nak pelaga antara sahabat dengan anak sahabat Muhammad Abu Bakar dan sahabat. Itu. Jadi buat-buat inilah ia akan menanggung akibatnya akhirat kelak. Jadi sahabat Nabi selamat. Bukan tak salah. Salah pada ijtihad, ya. Tapi dapat satu pahala kerana ijtihadnya mencari kebenaran. Sayyidina Ali ijtihadnya benar, 2 pahala. Gitulah. Itu. Habis itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Banyak hadis la tasubbu ashabi. Tadi hadis lain. Ini hadis lain pula ni. La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki akan sahabat-sahabatku, sekalian sahabat-sahabatku. Kerana apa? Fa innahu, kerana sesungguhnya halawasya'an. Yaji'u, lagi akan datang qaumun, oleh satu kaum, oleh satu fuq, fi akhir zamani, pada akhir daripada zaman ini, yasubbuna ashabi, mencaci maki mereka itu akan sahabat-sahabatku. Nabi tahu. Nabi sudah tahu. Dikhabarkan oleh Allah. Jangan kalian mencaci maki sahabatku. Kenapa? Karena sesungguhnya selagi akan datang satu kaum di akhir zaman, mencaci maki kaum tersebut akan sahabat-sahabatku. Jadi kalau kalian mencaci maki sahabat, kalian seperti kaum tersebut. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai dengan satu kaum, maka dia termasuk di kaum tersebut. Fala tusallu alaihim. Jadi orang kaum tersebut, Nabi kata mencaci maki sahabat aku tu, fala tusallu alaihim. Maka jangan kalian sembahyang di atas mereka itu kaum. Yani kalau mereka mati jangan sembahyang mereka, gitu. Rak tu ni. Kalau dia mati jangan sembahyang ya. Wala tusallu ma'ahum, dan jangan kalian sembahyang bersama-sama mereka. Kalau dia hidup, jangan sembahyang jemaah kan dia. Boleh kira tu. Boleh kira tu. Ini apa? Asal suruhan lah. Tapi di sananya, kalau orang panggil macam di Arab sana tu, hidup berdampingan dan sebagainya, asalkan jangan orang panggil menzahirkan perkara yang boleh mencetuhkan orang panggil perbalahan. Kayak kita bisa tengok di Syria ke, di negara-negara yang Sunni dan Syi'i itu hampir-hampir. 60, 40 gitu, 70, 30. Dia dekat-dekat, berdampingan dia kata. Maka dia tu kena saling hormat lah. Jangan jaga depan orang ahli sunnah, jangan mencaci maki sahabat. Pokoknya kena gitu. Dia panggil fiqhut ta'ayush. Fiqh hidup bersama-sama, berbeza pendapat, berbeza mazhab, berbeza agama sekalipun. Kayak gitu. Berbeza agama sekalipun. Itu. Kena saling
menjaga. Nah, tu. Wala tusallu ma'ahu, dan jangan kalian sembahyang berjemaah sama mereka. Kalau mereka mati jangan sembahyang mayat mereka. Kalau mereka hidup jangan jemaah sekali mereka. Tu tengok. Wala tunakihuhum, dan jangan kalian berkahwin, bernikah, menikahi akan mereka itu. Jangan. Kalau ada anak, dia nak minta anak daramu ke, ataupun dia nak kahwin minta mu jadi wali ke, jangan agak. Jangan mu nikah ke, jangan bermuamalah langsung anaknya. Wala tunakihuhum, dan jangan kalian menikahkan akan mereka itu. Wala tujalisuhum, dan jangan kalian saling bersekedudukan akan mereka itu. Jangan duduk bersama-sama nyantai, ngopi-ngopi, ngetes. Jangan. Itu larangan dia. Wa in maridu atau wa in maradu, dan jika sakit mereka tu. Ya sakit ngak fala ta'uduhum, maka jangan kalian ziarah. Maksud hepo walimah apa lagi. Sebab apa? Sebab dia caci maki sahabat aku. Itu. Sehingga mana? Sehingga dia taubat. Itu maksudnya gitu. Dia kena taubat. Taubat daripada mencaci maki sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini maqam sangat tinggi di dalam agama kita. Sangat tinggi. Sebab tak ada sahabat, mana ada. Orang tu dakwa dia jumpa dengan Nabi dalam mimpi. Sahabat ke? Tak. Jangan kata dalam mimpi. Hatta yaqazatan, jaga pada waktu sekarang. Sahabat ke? Tidak. Pasal sahabat ni khusus untuk man laqiyan Nabi. Mereka yang berjumpa dengan Nabi fi hayatin Nabi, pada masa hidup Nabi. Sekarang Nabi hidup lagi tak di dunia? Tidak. Nabi intiqal, hidup di alam barzakh. Kayak gitu. Wa amana bihi, dan beriman dengan, wa mata ala zalikal iman, dan mati di atas demikian itu iman, fahuwa sahabiyun. Itu sahabat. Maka ada lagi sahabat ni? Tak ada. Kalau keluarga Nabi sampai hampir kiamat ada. Alu Muhammadin kullu mu'min taqiyyin fi maqamil hamdi. Alu Muhammadin kullu mu'minin walau kana asiyan fi maqamid du'a. Ini sampai kiamat ada. Maka sahabat tu martabat yang VVIP. Itu. Kita buat lebih kurang dengan VVIP nah. VVIP dunia ni pun dia marah dah. Nama Datuk Seri kita pergi panggil Datuk saja. Seri tinggal mana tu? Jangan tak sebut dah. Tak boleh apa. VIP dunia ni pun tak boleh dah, kita buat lebih kurang. Apa lagi VIP akhirat, VIP hak sebenar. Sahabat ni VIP sebenar. Habis itu. Kemudian wa anhu, dan diriwayat daripada Nabi SAW, man sabba. Ini hadis lain. Ada lagi hadis la tasubbu ashabi ada. Hadis Bukhari Muslim kalau tak silap. Muttafaqun alaih. Nabi kata, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki akan segala sahabat-sahabat. Falau anna ahadakum, kerana jikalau sesungguh seorang daripada kalian anfaqa mithla uhudin zahaban, kalian tu menginfak akan seumpama bukit Uhud nisbah emas. Tak ada lah weh. Kalau kita ni kaya, ada emas sebesar bukit Uhud. Biasa dah kita pergi Mekah deh. Bukit Uhud sana deh. Emas kita, milik kita tu sebesar bukit Uhud, kita sedekah. Sanggup. Maha ada Joko ni pun tak sanggup nak sedekah ni. Baik jual klik, buat rolling. Kayak gitu. Ni punya mah sebesar bukit Uhud. Infak terus. Tu. Hebat dah. Hebat tu.
ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Nescaya Nabi kata tidak akan sampai sedikit pun tuh akan satu tahap daripada seorang di kalangan sahabat. Tak boleh. Seorang pun kita tak boleh tanding. Walaupun sahabat tu tak ada yang mempunyai emas sebesar bukit Uhud. Kayak gitu. Kebanyakan yang fuqara wal masakin. Okay. Kalau kaya pun Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, bukan ada sebesar bukit Uhud emas. Tak ada juga. Nah, jadi kalau kita tu kaya ada emas sebesar bukit Uhud, lalu kita sedekah semua sekali, itu kita tidak akan dapat menandingi walaupun dengan satu orang sahabat yang kecil sekalipun pahala yang tak boleh tanding. Mana sebesar hama yang terlekat di tapak kaki sahabat pun kita tak boleh nak tanding. Itu. Jadi ini supaya kita tahu qadar diri kita. Rahimahullahu liman arafa biqadri nafsihi. Allah merahmati mereka yang tahu qadar. Kita kena tahu kita ni orang di zaman mana. Orang yang duduk di martabat mana. Orang yang duduk di zaman jauh dengan Nabi. Banyak fitnah, banyak jahil, malah ibadat, ngaji, celuk-celuk, banyak jahat, banyak maksiat. Berani-berani nak komentar sahabat. Ini Muawiyah, ini Ali, apa jangan. Diam tu lebih baik. Itu gitu. Habis itu. Habis. Wa anhu. Kita berhabis lah ini. Nak mutah di luar dah berapa kali Syiah ni. Banyak lagi ni. Ibahiyun ada puak-puak sesak. Ini kita tahu lagu ni supaya kita menghindari. Dan diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sabba ashabi, barang siapa yang mencaci maki akan sekalian sahabat-sahabatku, fadribuhu, maka pukullah kalian akan dia pukul. Tapi hak ni tak boleh kita lah. Kalau kita pukul, kita akan direport polis dan kita akan ditangkap, masuk dalam lokap dan akan naik mahkamah. Siapa ni? Fadribu ni. Ini serah kepada ulil amri. Masuk dah waktu. Belum. Bunyi nanti. Okey. Sebab bunyi. Baik. Fadribuhu, maka hendak pukullah kalian akan yang mencaci maki sahabat. Siapa ni yang memukul ni? Ya ni mestilah ulil amri. Maksudnya kena ada undang-undang. Undang-undang dalam Islam. Kita ni ada dah undang-undang Islam, tu mau tak kuat mananya. Mahkamah syariah ni tu ni. Tu takut dia belawai di mahkamah syariah, kalau situ dia pergi mahkamah sivil pula. Menang pula dia. Terlepas dia. Tak kena bedai, tak kena pukul dia. Tu. Wa qad a'lama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya memberi ketahuilah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna akan bahawa sesabbahum, mencaci maki sahabat Nabi SAW, wa adhahum, dan mencela menyakitikan sahabat-sahabat Nabi SAW itu, khabarnya yu'zihi, ialah menyakiti Nabi SAW. Dah. Gitu. Tu saudara ayat cinta ke Nabi. Kami cinta Nabi, kami cinta keluarga Nabi. Kita duk caci maki sahabat Nabi. Kita tu menyakiti Nabi dah. Itu maksud kita. Itu makna dia kata. Wa qad a'laman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhnya memberi ketahuilah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna sabbahum, akan bahawasanya mencaci maki sahabat Nabi itu, wa azahum, dan menyakiti sahabat Nabi itu, yu'zihi, ialah menyakitinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa azan Nabi, dan bermula menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu haramun, ialah haram. Baik pula, 2 kali baik. Haram. Menyakiti Nabi itu haram. Faqala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'zuni fi ashabi, jangan kalian menyakiti akan daku pada sekalian sahabat-sahabatku.
Waman azahum, barang siapa. Bunyi dah. Lego bunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas salah. La haula wa la quwata illa billah. Hayya 'alas salah. La haula wa la quwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwata illa billah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا ومولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tu'zuni fi ashabi wa man azahum faqad azani. Jangan kalian menyakiti aku pada sekalian sahabat-sahabatku. Dan barang siapa yang menyakiti, barang siapa akan mereka itu sahabat, faqad azani, maka sesungguhnya benar-benar telah menyakitilah ia akan daku. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'zuni fi Aisyah. Jangan kalian menyakiti aku pada Aisyah. Tu. Wa qala fi Fatimah radhiyallahu anha, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pada diri Fatimah radhiyallahu anha, Fatimatu bid'atun minni. Bermula Fatimah itu bahagian daripada diriku. Yu'zini ma'adzaha, menyakitikan daku oleh barang yang menyakiti akan dia, akan Fatimah. Ini. Jadi kita jangan jadi Syiah Rafidiyah dan jangan jadi Nasibiyah. Ini menyakiti belaga ni. Nah, kalau Rafidiyah Syiah menyakiti sahabat, menyakiti Nabi pada sahabat-sahabatnya Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Kalau Nasibiyah menyakitinya Nabi pada keluarga Nabi, pada Fatimah, pada Ali, pada Hasan, Husain. Nah, maka jangan. Nah itu ni, itu habis itu. Sudah molek dah tu. Stesen dia wa minhum, dan setengah daripada puak-puak sesat lagi ni. Puak sesat ni. Ibahiyun, ialah puak-puak ibahiyun. Lagu mana puak ibahiyun ni kata yaquluna, i'tiqad mereka itu innal abda iza balagha ghayatal mahabbati wa safa qalbuhu minal ghaflati wa ikhtara al iman 'ala al kufri wal kufrani saqata anhu al amru wal nahyu. Ni ada ni pokok-pokok ajaran sesat. Nah, ni pokok ibahiyun. Mana? Dia kata bila hamba ni siapa setinggi-tinggi cinta kepada Tuhan, sebersih-bersih hati dia daripada kelalaian, dia memilih iman di atas kufur, maka ketika itu tak ada lah. Semaya tak wajib, zina halal. Ni. Nah, ada. Kita sambung semula pula. Wa minhum ibahiyun wallahu a'lam wa ilmuhu atam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.